Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Harapnya semua berada dalam keadaan sihat lah. Baik, untuk minggu ni kita akan tadabbur sedikit surah Al-Asr. Jadi berkaitan dengan masa demi masa. Kenapa Allah masukkan surah ini? Kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Baik, sebelum tu sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, anak-anak semua, kita dah sama-sama mendengarkan bacaan surah Al-Asr. Baik, dalam surah Al-Asr ini, yang mana surah Al-Asr ini yang menyebutkan tentang masa. Seperti mana surah Al-Adiyat juga, surah Al-Asr ini adanya kalimah, adanya huruf waw di permulaan. Kerana apa? Kerana Allah bersumpah dengan masa. Kerana apa? Allah bersumpah dengan masa. Macam sebelum ni saya cakap, bila mana Allah bersumpah, maka surah ini adalah surah yang sangat penting. Baik, sama-sama kita lihat surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah, ataupun kita boleh panggil surah Makiyah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya Allah turunkan surah ini ketika berada di Mekah adalah untuk menguatkan iman untuk generasi awal, orang-orang yang memeluk Islam pada ketika itu. Kerana apa? Mereka ini hari-hari ditindas. Bahkan mereka ini ada yang dipukul, hari-hari dipukul, hari-hari dihina. Jadi surah ini untuk menguatkan hati-hati mereka. Dan surah ini juga menjadi pengajaran buat kita semua umat Islam. Dan pentingnya surah ini sampailah ke hari ini, apabila setiap umat Islam bertemu dan berpisah akan membaca surah ini. Kalau anak-anak perasan, bila mana kita akan menutup sesuatu program ataupun kita akan menangguhkan sesuatu majlis, kita akan membaca surah Al-Asr. Jadi untuk ambil ikhtibar lah, untuk ambil ibrah daripada surah ini, kita akan tadabbur sedikit. Baik, kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah turunkan surah ini satu sahaja, sudah cukup untuk manusia, sudah cukup untuk sekalian manusia. Nak bagi tahu, Imam Syafi'i nak bagi tahu pentingnya surah ini dan besarnya fadilat surah ini. Dalam surah ini dah lengkap macam-macam teguran dan nasihat Allah berikan. Itu kata Imam Syafi'i. Tapi itu hanya kata-kata nak bagi tahu penting lah. Allah turunkan banyak lagi surah. Baik, kemudian kita boleh lihat dalam ayat yang pertama, wal 'asr. Allah mulakan dengan sumpah. Wawul qasam. Waw sumpah untuk apa? Untuk beritahu pentingnya surah ini. Allah ni boleh bersumpah dengan mana-mana makhluk dia. Makhluk dia yang ni, Allah bersumpah dengan makhluk yang bernama masa. Tak kisah, Allah boleh bersumpah dengan binatang, Allah boleh bersumpah dengan pokok, dengan sungai, dengan alam semesta. Begitu juga dengan manusia, Allah boleh bersumpah dengan kita. Tapi mana-mana makhluk, yang ni manusia lah, ataupun jin, mereka ini tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalaulah mereka bersumpah juga dengan makhluk, maka haram hukumnya. Baik, kat situ jelas Allah boleh bersumpah dengan makhluk, tapi makhluk tak boleh bersumpah dengan selain daripada Allah. Hanya boleh bersumpah dengan Allah sahaja. Jika kita bersumpah tidak menyebutkan nama Allah, ataupun kita tidak niatkan kerana Allah, maka mengikut hukum syarak, sumpah itu tidak sah. Kalau kita lihat mana-mana sumpah, ataupun ketika ada berlakunya di mahkamah lah contohnya, apabila diminta sumpah dari hakim minta sumpah daripada orang yang buat salah, jadi orang yang buat salah tu kena bersumpah demi Allah, bukan demi makhluk, bukan demi hakim. Baik, kat situ kena alert lah. Okey,
Makhluk tak boleh bersumpah selain daripada Allah, kena bersumpah kepada Allah sahaja. Baik, itu ayat yang pertama. Dalam ayat yang kedua, Allah nak bagi tahu, innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tak kira siapa pun manusia itu, dia nabi ke, dia dia raja ke, dia doktor ke, dia perdana menteri ke, dia siapa sahaja pun dia, maka mereka ini tidak lari daripada keadaan dalam kerugian. Jadi bagaimana kita nak elakkan kerugian? Disebutkan dalam ayat yang ketiga, illallazina amanu, illallazina amanu. Allah kata apa? Illallazina amanu, melainkan orang yang beriman, orang yang percaya pada rukun iman. Siapa-siapa yang tidak percaya kepada rukun iman, maka terbatallah imannya. Pentingnya iman ini tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam rukun iman ada 6. Kita tak boleh buang salah satu. Kita percaya 5 je, kita tak percaya satu, tak boleh. Kita kena percaya ke 6-6 je. Andai kata kita buang daripada satu daripada 6 tersebut, maka terbatallah iman kita. Dia tak sama dengan matematik. Kalau kita lihat matematik, 6 tolak 1 tinggal 5. Tapi dalam rukun iman, 6 tolak 1 maka kosong jawapannya. Tidak sama dengan matematik. Okey, baik. Kemudian Allah sebut dalam satu ayat lain, demi sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan Nabi sebelummu, jika sekiranya disekutukan Allah dengan yang lain, maka terbatallah iman seseorang itu. Allah tidak akan mengampunkan orang yang mensyirikkan Allah. Baik, itu dalam ayat yang ketiga. Nak bagi tahu, melainkan orang yang beriman, mereka ini tidak akan rugi. Okay, dalam ayat yang ketiga lagi, wa amilus salihat. Iman yang kita ada, kita dah lengkap, kita dah percaya ke 6 dalam rukun iman tadi, perlulah diseiringkan dengan amal yang baik. Kalaulah iman sahaja tapi tidak ada amal yang baik, maka rugilah ia. Semua perkara baik yang kita hitungkan sebagai amal soleh, kita buat kutip sampah sedikit, dia kirakan sebagai amal soleh. Kita bantu ibu ayah di rumah, dah kira sebagai amal soleh. Dan pelbagai lagi, walaupun dia kita baca bismillah sahaja pun dah dikira sebagai amal soleh. Kita bersyukur dengan apa yang Allah beri, lagilah Allah kirakan itu sebagai amal baik yang telah kita lakukan. Antara contoh, walaupun ia tanam pokok, awak tanam satu pokok tapi hasilnya tu awak tak dapat pun. Awak tanam pokok tu, tiba-tiba mak ayah awak kena pindah rumah. Awak pun kena ikut pergi ke negeri lain. Walaupun awak kena pindah ke negeri lain, pokok itu terus hidup. Orang lain yang datang di rumah tersebut, duduk di rumah itu, tiba-tiba pokok yang kamu tanam ada hasilnya. Pokok itu dia makan hasilnya, ataupun binatang lain yang makan hasilnya. Itu tetap menjadi saham amal yang baik buat diri kamu. Walaupun sedikit kamu bagi kucing makan, itu pun amal yang baik. Baik, kemudian watawasau bil haqq watawasau bil haqq. Allah sebut lagi, berpesan-pesanlah kamu ke dalam kebenaran. Maksudnya dekat sini, kamu kena berpesan dengan kebenaran, bukan kamu kata kamu yang betul. Kalaulah kamu kata kamu yang betul, kita boleh lihat makhluk yang terkeji, syaitan, mereka kata mereka betul. Tapi mana tempat, kalaulah mereka kata mereka betul, kenapa Allah letakkan mereka dalam neraka? Jadi kita tak boleh kata diri kita betul. Begitu je dengan Fir'aun. Fir'aun kata dia betul, tapi dalam neraka tempat dia. Begitu juga dengan Namrud. Semua itu sama. Jadi kebenaran itu, kebenaran yang sebenar-benar, yang benar itu adalah mengikut keputusan Allah, bukan keputusan daripada kita. Kita kata kita benar, tak. Allah yang tentukan kita ni benar atau tidak benar. Jadi kita hanya makhluk yang hanya minta pada Allah supaya hati kita tidak berbolak-balik. Baik, kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr. Watawasau bis sabr, berpesan-pesan tentang kebenaran, kena sabar. Kalau kita nak berpesan-pesan dengan kebenaran tu, kita perlu sabar. Sebab apa? Kita nak nasihat orang ni bukannya mudah.
Ada orang yang boleh terima nasihat kita dengan senang. Ada orang boleh terima nasihat kita dengan susah. Ada sampaikan dia tak boleh nak terima nasihat kita. Sampaikan boleh menyebabkan pergaduhan. Kat situ kita kena sabar. Walaupun kita perlu mengangkat senjata, mengangkat pedang sekalipun, kita kena sabar. Kita walaupun ia sampai ke peringkat nak berperang sekalipun, kita kena sabar dengan angkat senjata tu. Kita perang dia. Sehinggalah dia boleh menerima apa yang kita nasihat. Seperti mana yang berlaku pada zaman para sahabat ketika mana Nabi nak mengajak kepada Islam. Sehingga kan mereka ni mengangkat pedang. Mereka sabar. Orang tak boleh terima, mereka sabar. Sehingga kan mereka ini mengangkat senjata untuk berperang. Baik, itu antara sedikit kita boleh tadabbur pada hari ini. Jadi antara isi penting yang kita boleh lihat, manusia akan berada dalam keadaan rugi apabila dia tidak mengisi masa lapang dengan perbuatan yang baik. Manusia tu akan rugi kalau dia tak isi betul-betul masa lapang tu dengan perkara yang baik, amal yang soleh. Jadi kita duduklah dalam keadaan rehat macam mana sekalipun, relax macam mana sekalipun, kita buatlah amal yang soleh. Sekurang-kurangnya kita berzikir. Baik, itu antara isi penting yang kita boleh dapat daripada surah yang pendek. Kemudian pengajaran yang kita boleh dapat, yang pertama, hendaklah sentiasa menjaga masa kerana ianya akan dihitung oleh Allah. Yang kedua, sentiasa memanfaatkan waktu dan tidak membuang masa. Yang ketiga, sentiasa memenuhi ruang waktu dengan memberi peringatan tentang perkara yang berkaitan dengan amal soleh. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Jika ada apa-apa persoalan, boleh bertanya dengan saya di WhatsApp ataupun boleh telefon saya. Okey anak-anak, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.